Okey, kita akan tengok satu contoh lukisan untuk layout beam dan juga slab untuk satu bangunan. Di sini dibagi tahu first floor layout, maksudnya untuk tingkat 1. Kesemua ketebalan papak slab ialah 100 kecuali dinyatakan sebaliknya. Kalau kita tengok sini, kalau ada yang namanya FS tu kan, itu maksudnya floor slab, papak lantai. Jadi kalau FS5, FS6, FS7 ini semua ketebalan dia 100 mm. Kecuali FS1, 2 dengan 3 ketebalan dia 150. Dia ada nyatakan di sinilah dia punya ketebalan ialah 150. Kemudian kita tengok FB. FB floor beam, iaitu rasuk. Jadi di sini dia namakan ke semua beam yang ada. Jadi beam 1 dia namakan FB1, beam 2 FB2 dan seterusnya. Kalau tengok dia punya style penamaan di sini, dia kasih habis dulu dari FB1, semua beam melintang sampailah yang FB12, kemudian dia sambung semula untuk FB13 menegak. Jadi kalau tengok sini, tiang ada dua jenis dia kasih tunjuk. Satu yang kena hatch habis, satu lagi yang X saja. Maksud yang ini, yang X ni saja, dia punya tiang tu sampai tingkat 1 sahaja. Tingkat 2 tidak ada. Yang ini pula, tingkat 2 ada. Maksudnya yang beam dia punya tiang tu dari first floor sampailah pergi tingkat 2 tu ada. Kalau yang X ni pula maksudnya sampai tingkat 1 saja. Lepas tu itu tiang berhenti di situ. Okay, kalau yang X ni maksudnya tidak ada papak, tidak ada lantai. Maksudnya dia ruang kosong saja. Ruang kosong. Jadi kalau ada yang simbol ini, FS1 lepas tu ada simbol ni, ini menunjukkan arah dia punya beban tu diagihkan. Ini maksudnya ada floor slab. Kemudian kita tengok di sini. Ini pula ialah perincian untuk rasuk-rasuk yang ada tadi, floor beam tadi tu. Dia keluarkan pergi sini, dia tunjukkan detail perincian untuk setiap beam. Kalau di sini dia tidak kasih tunjuk semualah. Kalau ikut betul semua ada. Tapi untuk tujuan contoh ni, kita cuma tengok beberapa beam. Kita tengok FB1. FB1, dia ada tiang di kedua-dua hujung, iaitu pada grade A dan grade D1. Tertulang, 2 tertulang di atas dengan saiz 12 mm dengan 2 tertulang di bawah saiz 16. Lepas tu dia punya link, yang ini link. Link dipasang dari hujung ke hujung. Sudah dikira dia jadi 24 link saiz 10 pada jarak 200 mm. Jadi pada setiap 200 mm tu ada link kena pasang. Lepas tu saiz untuk rasuk tu pula 150 dia punya lebar dan 400 dia punya kedalaman. Jadi di sini 400. Kita tengok lagi beam yang lain. Ini pula FB3. Kalau tengok sini dia ada tiang pada satu saja grid, iaitu pada grid D. Ini maksud dia cantilever beam. Kalau kamu belajar structure, adalah tu keluar term cantilever beam ataupun rasuk terjulur keluar. Jadi di sini pun kamu sebagai kontraktor nanti ataupun clerk of works ataupun manalah tahu jadi engineer pun, kamu boleh tengok bahawa tiang tu hanya pada grid D, lepas tu dipasang sampailah hujung. Jadi tertulangnya pun ikut dalam lukisan. Dengan link 21 batang R10 pada jarak 200. Yang ini disebabkan beam ini satu saja tiang menyokong dia di hujung, jadi dia orang pergi tambah tertulang. 2T16 di bawah. Lepas tu di atas tu ditambah lagi satu lapisan tertulang. 2T16 lagi di atasnya tu supaya dia lagi kuat.
dan kemudian yang di atas ni lagi 2T12. Kita tengok lagi satu contoh. Okey, kita tengok yang ini. Okey, yang ini pelik. Dia punya beam ni seolah-olah dia terapung. Kenapa? Sebab dia punya tiang tu tidak ada di bawah. Macam mana beam ni boleh dibuat tapi tidak ada tiang di bawah? Kita pergi cek FB23. FB23 berada di sini, FB23. Jadi tugas beam yang ini ni hanyalah untuk membantu papak ni distribute dia punya beban. Dalam kes ni ada juga dibuat beam yang tidak ada tiang di bawah. Macam yang waffle punya structure tu, waffle punya structure maksudnya di sini dia kasih seragamkan lagi agihan beban tu kepada setiap tiang. Jadi ini cuma beam sokongan. Beam yang utama ni yang ini. Dia akan bagi agihkan beban tu pergi beam yang ini. Okey, jadi untuk latihan kita akan pakai kamu punya lukisan yang terdahulu ni. Lukisan yang terdahulu. Dan kita akan keluarkan maklumat yang kita perlukan untuk buat beam layout.